Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan ayat 80 hingga 82 daripada surah An-Nisa, iaitu kisah ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW dan sikap golongan munafiqun, bagaimana kita nak menjauhinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hadir yang dimuliakan Allah sekalian ni, saya nak bawakan kepada tuan-tuan kisah bagaimana ketaatan para sahabat hingga ke tahap salah seorang daripada mereka dalam perang Badar. Contohnya ketika Nabi meluruskan mereka dengan tombak ataupun dengan pedang ataupun dengan kayu ataupun dengan busar panah. Ketika mereka seperti kereta api yang tidak lurus, barisan yang tidak lurus, maka Nabi telah pun meluruskan mereka hingga kena perut seorang sahabat, yang pada masa itu sahabat itu dengan kemiskinan, bajunya pun seolah tak ada kat badan, nipisnya, usangnya, lusuhnya, sehingga bahan yang digunakan Nabi SAW untuk meluruskannya itu kena pada perutnya. Lantaran itu beliau telah minta kepada Nabi untuk melakukan qisas. Apakah kisah lanjutan daripada perkara tersebut? Saya rasa tuan-tuan biasa dengar kisah ni kan. Jadi kita nak lihat dari sudut hadis kisah yang dimaksudkan itu. Dan demikian juga kita nak lihat bagaimana ada perkara-perkara yang melibatkan ketaatan kepada Nabi SAW dalam hal-hal keduniaan. Maka itu tidaklah wajib untuk mentaati baginda SAW. Sebagai contohnya ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi menyuruh para sahabat untuk mengkahwinkan pokok-pokok kurma. Jadi bagaimanakah pendapat Islam dalam perkara tersebut? Nabi menyuruh mereka untuk melarang mereka untuk mengahwinkan pokok kurma, dan hasil buah kurma pada hujung tahun itu, pada pertengahan tahun itu tidak menggalakkan. Apakah penjelasan Nabi dalam kes itu? Jadi ada perkara yang kita wajib taat kepada Nabi SAW, tapi ada perkara yang bersifat keduniaan yang kita tidak wajib taat kepada Nabi SAW, seperti dibincangkan oleh para ulama usul. Ya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihan, inilah perkara yang akan saya bincangkan bersama-sama pada malam ini insya-Allah. Dan saya akan ajar satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat faqih, sahabat yang sangat alim. Setiap kali lepas sembahyang sebagai cinta kepada Nabi, maka kita pun kena berdoa dengan doa tersebut. Ya, bagaimana beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan doa itu langsung dalam sembahyang aku, di luar sembahyang aku, mengiringi sembahyang aku. Apakah doa tersebut? Doa supaya dapat menemani Nabi SAW masuki syurga. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan saya bawakan kepada tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah, jika ada kesempatan. Jadi tolong panjangkan, tolong komen, tolong like, tolong sebarkan. Mudah-mudahan dia menjadi satu jariah ilmu untuk kita bersama-sama. Yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa untuk buka jilid yang ketiga, muka surat 173. Kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Tafsir Munir yang sangat menarik ni, tuan-tuan akan baca dalamnya, tuan-tuan akan lihat episod-episod Quran telah dibahagikan siap-siap macam ni. Tengok episod Quran ni, tajuk yang telah diberikan, subtopik. Kemudian kalau kita buka muka surat berikutnya, ada apa? Ada qiraat. Nampak ada kesaksian antara ayat. Ada apa lagi? Tafsir dan penjelasan, ada sebab turunnya ayat. Nampak? Ya. Dan kemudian ada fiqh kehidupan. Ni yang paling bagus sekali tafsir Munir, ada bahagian fiqh kehidupan dan bagaimana mengamalkannya. Nampak? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sesuai dengan Quran ni, kedatangannya untuk kita merawat masalah kita, bukannya orang-orang semua kita yang begitu malang sekali bila ada orang baca Quran dalam TV sebagai contohnya, maka orang akan berkata, ada orang mati ke? Nampak sangat Quran itu hanya dibacakan ketika kematian. Amat menyedihkan perkara sedemikian, tuan-tuan ni. Dan saya juga akan bincang dengan tuan-tuan satu aspek kemukjizatan dari kitab yang sangat menarik, buku karangan seorang profesor daripada UAE, The Amazing Quran, oleh Profesor Dr. Amar Fadil. Dan ini juga berkaitan dengan topik kita, berkaitan dengan tadabbur dan kemukjizatan ayat-ayat Allah SWT. Baik, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat ke 173. Ayat yang kita akan bincangkan 80 hingga 82 dari surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha, wa yaquluna ta'ah
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Barang siapa mentaati Rasulullah, maka sungguhnya telah mentaati Allah. Dan barang siapa paling daripada ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutuskan wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara kepada mereka. Dan mereka itu golongan munafikun mengatakan, kewajipan kami hanyalah taat. Tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu wahai Muhammad, sebahagian daripada mereka mengatur siasah pada waktu malam, mengambil keputusan lain daripada yang telah mereka katakan tadi. Mereka berpolitik, mengubah keputusan yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Allah mencatat siasah jahat mereka itu yang mereka aturkan, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastinya mereka menemui banyak hal yang bertentangan dalamnya. Jadi berkaitan dengan perkara ini telah saya bincangkan seperti disebut oleh Imam Muhammad Az-Zuhaili dan tafsirnya tentang sebab turunnya ayat, iaitu bahawa Nabi SAW sabda, Muqatil mengatakan, man ahabbani faqad ahabballah wa man ata'ani faqad ata'allah. Nabi bersabda kepada para sahabat, siapa yang taat pada aku, dia taat pada Allah. Siapa yang cinta pada aku, sebenarnya cinta pada Allah. Maka kalangan munafiqun yang telah pun bersembang-sembang di belakang Nabi mengatakan bahawa lihat Muhammad, beliau melarang kita daripada mengambil sembahan selain daripada Allah SWT, seperti dilakukan oleh Yahudi dan juga Nasara. Tiba-tiba dia sendiri mempromosi dirinya supaya menjadi satu yang dikongsi ketaatan bersama dengan Allah SWT. Kata-kata ini tuan-tuan merupakan kata-kata yang bahaya, yang terbit dari golongan munafiqun sebagai tanda kebencian dan kemeluatan mereka kepada Islam, seperti yang telah kita bincangkan. Padahal Nabi tidak maksudkan demikian. Kita telah bincangkan bagaimana kerajaan Islam Osmaniyah sebagai contohnya yang telah pun mencapai kemuliaan. Disabdakan Nabi SAW, ni'mal qa'idu qa'iduhu wa ni'mal jaishu jaishuhu, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang menyertai pembukaan tersebut. Maka tentera Osmaniyah telah pun berjaya membuka Konstantinopel. Ya, tuan-tuan hati dan dikasihkan, mereka punya peranan besar dalam Islam. Takkanlah satu tamadun, satu kemajuan, satu empire yang besar, yang Allah benarkan untuk bertapak lebih daripada 700 tahun, mereka boleh tersesat, tuan-tuan. Tak masuk akal lah, tuan-tuan. Iaitu golongan Uthmaniyah ini telah meletakkan dalam masjid sebagai satu bid'ah, perkara yang diperbaharui, yang tiada pada zaman Nabi dan para sahabat, tetapi menandakan bahawa memang mereka mendapat ilham daripada Allah untuk buat demikian, iaitu meletakkan nama Allah, nama Rasulullah SAW. Walaupun ada orang yang menegur, mengatakan, orang yang menegur itu apa yang dibuat untuk Islam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Dr. Tariq Suhaidan, kajian menunjukkan bahawa 95% daripada umat Islam di dunia bermazhab akidah Asy'ariyah. 95%, ya. 95%. Dan Osmaniyah merupakan mereka yang bermazhab Asy'ariyah. Hanya 5% saja di kalangan umat Islam yang berakidahkan Hanabilah. Ini panggil sebagai Al-Hadith Salafiyah, yang mendakwa diri mereka Salafi pada hari ini. Bicara ni penting untuk kita faham, tuan-tuan. Analisis menunjukkan bahawa 95% umat Islam berakidahkan Asy'ariyah, dan kerajaan Uthmaniyah yang tertegak lebih pada 700 tahun itu bermazhab Asy'ariyah, dan mereka mempunyai peranan besar dalam Islam. Takkanlah Allah biarkan satu empire dan juga kerajaan yang besar, yang banyak peranannya untuk Islam, bertapak dalam keadaan sesat. Tak mungkin, tuan-tuan. Maka antara yang mereka telah lakukan, tindakan mereka adalah menjadikan masjid dihias, diletak nama Allah, nama Nabi kita SAW. Dan ini tanda cinta kepada Nabi SAW, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan saya pernah bincangkan dengan tuan-tuan tentang isu tawassul yang ditolak oleh sebahagian daripada ulama hadis. Tapi kebanyakan para ulama dalam mazhab ahli sunnah membenarkan tawassul itu dengan Nabi walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi persisian berlaku, maka jumhur ulama ahli sunnah mengatakan ia harus untuk bertawassul dengan Nabi sama ada hidup ataupun selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi ini ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk menyebarkan Islam, ikut sunnah, banyakkan selawat, apa sahaja perkara yang bawa anda kepada cinta kepada Rasulullah, ayo lakukan. Asal saja ia bukan perbuatan yang melampau-lampau dalam syirik dan juga mendewa-dewakan baginda. Itu tidak dibenarkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih Halimah Arsyad. Jadi kesaksian ayat ini kalau kita perhatikan, kata pengarang tafsir Munir yang mulia ni, almarhum Dr. Wahab Az-Zuhaili, rangkaian ayat ini menekankan kembali perintah yang terdapat pada ayat sebelumnya, iaitu perintah supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini
bincangkan kepada tuan-tuan bagaimana bila kita melihat isu kekeluargaan yang berlaku, iaitu kematian ramai para mujahidin dalam perang Uhud, dalam perang kalangan syuhada yang mati syahid dalam perang Uhud. Maka Allah membawa isu kekeluargaan itu, dan Allah tidak kesampingkan isu kenegaraan. Allah tak kesampingkan isu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti seseorang muslimah yang mengalami masalah apa sekalipun, tolonglah jangan jauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah ada peluang usaha berterusan untuk mengingati Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu sebab antara doa yang pernah saya wasiatkan kepada tuan-tuan satu masa dahulu. Doa ni boleh kita lihat dalam kebanyakan kitab-kitab hadis seperti Sahih Ibn Hibban, dalam Hakim, dalam Baihaqi, dalam Darqutni. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau ni sentiasa berdoa selepas sembahyang, dubura kulli salatin, setiap kali habis sembahyang yang merupakan waktu mustajab doa itu. Maka Abdullah bin Mas'ud akan berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ini lagi sekali saya baca untuk tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan dah pernah hafal. Doa ini merupakan doa yang sangat penting, kata para ulama hadis, kerana ia merupakan amalan sahabat yang mulia seperti Abdullah bin Mas'ud yang diperakui oleh Rasulullah dan para khulafa ur-rasyidin keilmuannya. Beliau berkata, aku tidak pernah pun meninggalkan sepanjang hayatku doa selepas sembahyang, dan Nabi mendengarnya. Doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khair, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Aku minta kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak berhenti-henti, dan aku mohon kepadamu supaya dapat menemani Rasulullah SAW di akhirat nanti di syurga yang sangat tinggi. Jangan abaikan doa ni tuan-tuan. Saya harap nanti Ustaz Syafiq Murad dapat masukkan semula, Ustaz Ghazali, Zawi Ghazali, Ummu Fatih. Kalau siapa yang pernah mencatat doa ni, dan bagi tuan-tuan yang belum masuki Telegram sahabat Ustaz Hazan, diadu-adukan untuk menyertai, kan di situ ada salinan semula, nota dan juga doa yang kita pelajari bersama. Dan tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, saya ingatkan lagi bagi tuan-tuan yang rajin yang buat, terima kasih Ustaz Zawi Ghazali yang telah masukkan doa sekarang. Jadi bagi tuan-tuan yang punya kesempatan buat mind map tentang tafsir Quran yang kita pelajari ni, kami nak hadiahkan buku yang rare ni, A to Z tentang tasawuf, karangan yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Bakri yang kita sayangi. Buku ni rare, tuan-tuan jarang dapat jumpa di pasaran. Siapa yang buat nota yang dikumpulkan, kami akan hantar buku ni percuma. Siapa yang dah buat nota, dah buat mind map itu, anaknya buat ke, dia buat ke, tolong hantar kepada nombor telefon tertera Zahazan Travel. Tolong WhatsApp kan nota tersebut untuk kami bagi hadiah buku ni. Dan sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan Birka, produk Birka Batu Sauda yang dihasilkan di Telaga Biru dan juga di Zahazan Travel. Galakan Nabi SAW untuk kita menggunakan produk Batu Sauda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada beberapa orang yang menggunakannya dan dapat sihat dengan izin Allah SWT, seperti yang Nabi janjikan sallallahu alaihi wasallam. Ni keadaannya kapsul. Kalau kita nak minum minyak saja mungkin payah, tapi ini telah diproses dalam bentuk kapsul untuk kita gunakan. Satu pagi, satu petang, ataupun 2 pagi, 2 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi bagi tuan-tuan yang masih belum menggunakan Batu Sauda, marilah gunakan produk Birkah ini. InsyaAllah padanya rawatan pada semua penyakit dan juga perlindungan dari semua penyakit wabak, seperti yang Nabi SAW menyatakan dia merupakan habatul barakah, bijirin kebaikan, bijirin keberkatan. Dan para sahabat yang mengalami cedera parah dalam perangan, mereka menggunakannya semua dengan izin Allah SWT. Baik, kalau kita tak boleh nak telan, kita nak gunakan minyak boleh. Pecahkan kapsul ni, minum minyaknya. Dalamnya minyak zaitun dicampurkan dengan minyak habatus sauda, seperti yang disyorkan dalam Perbuatan Islam mulia Imam Ibn Qayyim dan kitabnya Tibun Nawawi untuk digunakan. Tak ingat tak? Dan ingat doa tu, Nuri Ahmad tolong amalkan doa yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi sebagai tanda cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik,
Tetapi dalam ketaatan kepada Nabi ni ada isu-isu yang timbul, ada perkara-perkara kes yang timbul. Sebagai contohnya sewaktu Nabi SAW dalam perang, dalam satu peperangan, kalau kita lihat Nabi SAW dalam perang Badar, ketika Nabi bersama dengan para sahabat telah pun reserve tempat yang tidak tepat, maka ia menjadi teguran kepada seorang sahabat nama Khubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu yang merupakan seorang panglima dan juga orang berpengalaman dalam peperangan, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tempat yang Rasulullah duduk ni, reserve ini untuk menghadapi musuh ini, merupakan tempat yang telah pun diwahyukan oleh Allah, di mana kita tak boleh bergerak sejengkal pun ke hadapan ataupun ke belakang. Di sini ketetapannya, maka kita tak boleh berubah. Jawapan Nabi, tidak wahai Khubab, ini merupakan satu ijtihad aku, ia merupakan pandangan pribadi aku, ia merupakan satu idea aku, bukannya satu wahyu daripada Allah SWT. Ia adalah peperangan, wahai Khubab. Maka Khubab mengatakan, Rasulullah, kalau begitu tempat ini tidak tepat, wahai Rasulullah. Marilah kita pergi ke depan sikit. Kat depan tu ada kawasan air, Ma'u Badr. Ya, kalau tuan-tuan pergi umrah bersama kami, Zahran Travel, InsyaAllah mudah-mudahan tak lama lagi kita boleh travel semula ke Mekah untuk mengerjakan umrah, ke Baitul Maqdis untuk melihat 3 tanah suci umat Islam, tanah suci umat Islam yang ketiga. Marilah bersama dengan Zahran Travel. Nanti kami akan bawa tuan-tuan untuk pergi ke Badar yang terletak lebih kurang 150 km ke utara Madinah. Maka Nabi SAW telah pun menerima syur daripada Khubab bin Munzir ini bahawasanya tempat itu tidak sesuai untuk jadikan pangkalan tentera, base tentera. Mereka mesti pergi tempat yang ada air, kerana peperangan biasanya akan menyebabkan orang haus, orang nak gunakan air. Kalau kita dah conquer air, wahai Rasulullah, maka mereka akan kehausan, mereka akan penat, mereka akan kalah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah telah menerima pandangan Khubab bin Munzir itu, dan ternyata apa yang disyorkan itu merupakan satu kebenaran. Jadi ada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi ini yang merupakan ijtihad Nabi SAW, dan dia bukan berkaitan dengan wahyu. Seperti mana juga contoh yang dapat kita lihat dalam kisah ketika Nabi sampai ke Madinah, maka Rasulullah SAW telah pun melihat bagaimana para sahabat ini mereka telah pun mengahwinkan pokok kurma. Maka Rasulullah SAW melarang mereka daripada mengahwinkan pokok kurma. Maka pada waktu yang ditunggu untuk turun hasil kurma, harvest, tiba-tiba pada kali itu ternyata hasil kurma sangat berkurangan. Apa ni Nura Makri? Tafsir hari ni, naam, saya baik, apa yang dia tanya saya tak faham soalan ni. Nanti boleh ulang balik semula. Jadi kalau kita lihat dalam perkara tersebut, Nabi telah pun memberikan pandangan supaya jangan dikahwin pokok kurma. Bila Nabi tidak benar akan dikahwin pokok kurma, maka hasil kurma pada tahun itu merudum, meleset, merosot daripada hasil yang sebenarnya. Maka orang sahabat pun datang jumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi akhirnya telah berkata kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, hadis ini boleh kita lihat sebagai contohnya dalam riwayat Bazar. Maka Imam An-Nawawi telah pun buat satu bab dalam syarah Muslim, berkata dalam kata beliau, bab wujub imtithal ma qalahu syar'an duna ma zakaru sallam min ma'aish dunya ala sabil ra'yi. Kata Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam membuat chapter daripada syarah Sahih Muslim itu, beliau berkata bab pada menyatakan kewajipan mentaati perintah Rasulullah SAW dalam perkara-perkara bersifat tasyri'iyah, bersifat syariat. Wajib taat baginda, tetapi dalam hal-hal keduniaan yang merupakan pandangan peribadi baginda, tidak wajib taat padanya. Maka Imam Wahab Az-Zuhaili mendatangkan contoh-contoh perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi, merupakan pandangan Nabi yang para sahabat tidak mentaatinya. Sebagai contohnya dalam isu mengahwinkan benih kurma, dalam isu memakai minyak rambut, Nabi menggalakkan memakai minyak rambut. Begitu juga menimbang gandum ketika menumbuk dan membuatnya untuk menjadi roti. Ini merupakan ijtihad Nabi SAW. Walaupun baginda dulu merupakan seorang yang berpengalaman dalam perniagaan, tapi Nabi bukanlah seorang dalam kata jadi seperti yang dikatakan oleh sebahagian orang, Nabi tu jadi seorang businessman yang hebat, saudagar. Tak. Ini semua tak tepat, tuan-tuan. Nabi SAW tidak pernah jadi saudagar. Nabi cuma menguruskan perniagaan milik Khadijah radhiyallahu anha sebelum berkahwin dengan beliau dan akhirnya berkahwin dengan beliau. Untuk mengatakan over, jangan, tuan-tuan. Tak payah exaggerate lah, tuan-tuan. Ada orang kadang dia nak jual susu lembu, dia mengatakan susu kambing. Dia kata Nabi minum susu kambing. Tak. Nabi minum semua susu yang ada. Disebut oleh Imam Tirmidzi dan Syama'il Muhammadiyah, apa saja yang ada Nabi makan.
Ada orang pula nak jual ayam jantan, kata pula Nabi SAW suka bela ayam jantan putih tu boleh menghalau syaitan dan sebagainya. Memang hadis ada, tapi hadis mahdzub tuan-tuan. Ya. Apa cantik baju, Allahu Akbar. Ni baju orang hadiah daripada Yaman. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kembali kita kepada topik. Jadi ada dalam perkara-perkara bersifat keruniaan, itu adalah perkara yang terpulang kepada kita sama ada untuk mengikutinya ataupun tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perkara yang bersifat tasyri'iyah yang wajib kita ikut. Tapi selain daripada tasyri'iyah, ghairi tasyri'iyah, kita tak diwajibkan ikut. Macam contohnya ada orang yang melobi-lobi dan juga mempertegaskan kemestian untuk kita qada hajat dengan cara duduk mencangkung kerana tandas duduk yang ada boleh mudaratkan usus dan sebagainya. Kata-kata ini perlu kepada kebertanggungjawaban tuan-tuan. Perlu dipertanggungjawabkan, perlu ada kajian. Kalau testimoni tak boleh. Testimoni memang tidak boleh dijadikan sebagai satu sandaran di sudut keilmuan, ilmiah, tak boleh. Kalau kita buat PhD pun, kita buat kajian, testimoni tak dibenarkan tuan-tuan. Memang kita lah kajian. Kita nak buat field study ke, library study ke, maka kita kena ada bahan untuk kita jadikan muntalak, jadikan intilak dia, jadikan dia basis dia, jadikan dia platform untuk kajian yang kita bincangkan. Jadi kembali kepada kisah yang mengatakan bahawa mesti kita buat tandas macam tandas Nabi. Kalau tandas duduk ni boleh mengakibatkan penyakit dan sebagainya, itu perlu ada kajian. Tak boleh main cakap-cakap je tuan-tuan. Kerana yang kita faham itu bukan merupakan sunnah tasyri'iyah, itu merupakan sunnah ghair tasyri'iyah. Ia tidak ada kaitan dengan syariat. Itu kemudahan yang ada pada kehidupan Nabi, maka itulah yang digunakan. Tak perlulah kita nak bentang panjang lebar nak mengatakan perkara-perkara itu dengan menggunakan akal kita, kerana agama ni bukan dengan akal tuan-tuan. Sebenarnya kalau Allah Wajah pernah menegur orang yang menggunakan akal dalam agama, nanti jadi macam Mu'tazilah. Lalu Sayyidina Ali mengatakan bahawa kalau agama ni dipakai dengan akal, tentulah khuf yang bahagian bawahnya lebih patut disapu daripada bahagian atasnya. Nanti saya bentang pada tuan cerita tentang khuf. Tahu tak khuf? Khuf ni satu kemudahan dalam Islam, iaitu kalau kita pergi travel ke negara-negara sejuk, kita pakai stokin kulit ataupun stokin tebal, kita dah siap wuduk, kita pakai stokin di kaki, maka tiba waktu wuduk berikutnya, kita tidak perlu membuka stokin itu. Malah kita sapu sikit je air, ambil air tangan kan, sapu je atas stokin itu, bahagian kanan, bahagian kiri. Tak payah buka kaki tu tangga, kerana maklumlah kita nak ambil wuduk kadang-kadang negara yang 4 musim ni sejuk sangat. Nanti saya tunjuk kepada tuan-tuan. Jadi kata Imam Ali karamallahu wajhah, kalaulah agama ni dipakai akal kamu, tentulah khuf yang dipakai itu kena bersihkan bawahnya yang kotor. Tapi kenapa pula Islam suruh sapu bahagian atasnya? Sapu sikit saja. Maka jangan mandai-mandai kita nak kena gunakan akal untuk mentafsirkan perkara-perkara yang ada dalam Islam, tuan-tuan. Jadi ada perkara yang boleh kita fikir, ada perkara yang kita tak perlu fikirkan kerana ia dah letak begitu dalam Islam. Maka macam ada orang mentangkan, bincangkan, tak logik. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi kalau usianya 50 tahun. Kerana perempuan pada usia itu biasanya 40 tahun. Perempuan pada usia itu sepatutnya tak boleh mengandung anak yang ramai. Ini pandangan yang kreatif, pandangan yang logik, pandangan yang bijak. Kerana bila kita mengkaji hadis pun tidak ada penekanan, bab memang tidak ada penjelasan yang mengatakan bahawa Khadijah radhiyallahu anha itu berusia 15 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Itu hanya kata dalam satu riwayat saja tuan-tuan. Riwayat itu pun tidak kuat. Dan ada pula yang menafikan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi pada usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bersama dengan Nabi. Kerana itu menyebabkan berbagai usaha dilakukan pihak musuh di luar untuk mengecam Islam dengan mengatakan Rasulullah suka pada kanak-kanak perempuan, pada kanak-kanak. Itu ada bahasanya, ada logiknya. Kerana yang kalau kita lihat dalam riwayat sahih Bukhari mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah yang mengatakan demikian. Kalau itu merupakan kesilapannya ketika menyebut, maka Imam Bukhari menyatakan seperti itu. Jadi kalau salah Aisyah mengatakan radhiyallahu anha berkata, maka dialah yang salah. Maka riwayat itu betul, tapi yang mengatakan itu mungkin dia salah. Tapi tentulah seseorang itu lebih tahu tentang dirinya bila dia bercerita. Kan? Kalau orang kata tentang saya sebagai contohnya satu perkara, tapi saya tak betul lah kata itu. Yang betulnya begini. Jadi kita yang kata tentang diri kita. Tak apalah tuan, itu isu lain yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan, bahawa dalam Islam ni ada kebenaran untuk berfikir, ada ruang untuk kita memberikan pandangan. Tetapi ada perkara-perkara yang sudah pun solid dan jitu, kita tidak dibenarkan untuk beri pandangan, kerana ia merupakan satu asas yang disebut sebagai Islam. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat.
Ada benda yang memang dibenarkan untuk kita berbincang. Mungkin ada hujah-hujah yang boleh kita dengar dan boleh kita terima. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita kembali kepada topik yang dibincangkan. Ada perkara-perkara yang Nabi syorkan, maka ia tidak diikuti oleh para sahabat kerana ia bukannya bersifat akhirat, ia bukannya bersifat pahala dosa, ia bukan bersifat syariah, ia bersifat keduniaan. Seperti yang telah saya bagi contoh tadi tentang Nabi melarang mengawinkan pokok korma sehingga hasil korma merosot pada tahun itu. Nabi menyuruh untuk makan minyak rambut dengan minyak zaitun sebagai contohnya. Ia bukan perkara bersifat syariat, ia bersifat keduniaan. Jadi kita kembali kepada muka surat 175 daripada Tafsir Munir yang sangat baik untuk tuan-tuan miliki ni. Ibn Jarir Tabari meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa, saya pergi ke paragraf terakhir ke muka surat 175 yang tadi telah saya uraikan di sebelum ni. Ibn Jarir Tabari meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkata bahawa mereka adalah orang yang ketika berada di depan Rasulullah mereka berkata kami beriman. Mereka mengucapkan itu supaya nyawa dan harta mereka terlindung. Namun ketika mereka berpisah daripada Rasulullah, lain pula yang berlaku. Ini menceritakan kembali golongan munafikun. Munafikun yang sentiasa mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Di depan berkata lain, di belakang berkata lain. Ya. Jadi Mirza Akmal apa dia tulis ni? Riwayat tentang Aisyah radhiyallahu anha ni, dia menceritakan tentang dirinya. Jadi tidak perlu dipertikaikan. Jadi bukan tak perlu dipertikaikan, maknanya ini merupakan kata-kata Aisyah sendiri terhadap dirinya. Jadi hadis itu hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau perkara itu tak logik dan tidak diterima akal, maka yang dipersalahkan mungkin kesilapan Aisyah yang berkata, bukan kesalahan syariat tuan-tuan, yang kesalahan di sudut menakalkan atau menceritakan perkara tersebut. Tapi di sudut sanadnya ia sahih. Maka itu yang menjadi pembalahan para ulama. Ya. Okay. Macam juga cerita nanti saya nak bawa kepada tuan-tuan, kisah Tamim Ad-Dari yang masuk Islam, menceritakan beliau melihat sekumpulan beruk melakukan hukuman rejam ke atas pasang beruk jantan dan betina yang berzina. Pernah dengar cerita ni? Nanti saya cerita, banyak sangat nak cerita ni tuan-tuan. Jadi marilah kita fokus kepada perbincangan pada kali ini. Sikap munafikun terhadap Nabi begitulah gayanya. Mereka sentiasa mencari masalah dengan Rasulullah SAW. Di depan kata lain, belakang kata lain. Berbeza daripada para sahabat. Yang mana saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi, ketika hampir berlakunya perang Badar, tadi Khubab bin Munzir telah beri pandangan kepada Rasulullah supaya mengalihkan posisi peperangan, kerana kalau kita berada dekat dengan air Islam, kita akan menang wahai Rasulullah, kerana orang yang dekat dengan air, sumber air itu penting bagi manusia, utamanya waktu peperangan, mereka kehausan dan sebagainya. Maka kata-kata itu diterima oleh Rasulullah SAW, menunjukkan dalam bab-bab tertentu melibatkan perancangan strategi pun Nabi memakai pandangan para sahabat yang berpengalaman. Tidak jadi kesalahan. Tawaduknya Nabi kita SAW dan menunjukkan kepada kita ada perkara-perkara yang bersifat keduniaan yang tidak wajib taat kepada Nabi, kerana bab dunia kamu lebih tahu tentang keperluan diri kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada kes kurma yang tidak berbuah lebat pada waktu harvest, bila Nabi menghalang mereka, melarang mereka daripada mengahwinkannya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sekarang kembali kita kepada kecintaan, kisah kecintaan para sahabat pada Nabi mereka berbanding dengan golongan munafikun. Bila berlaku perang Badar, Nabi telah pun menyusun para sahabat ini supaya berada dalam satu saf untuk peperangan. Tiba-tiba tuan-tuan rahmati dan dikasihi dalam pada Nabi menyusun para sahabat itu, tiba-tiba seorang daripada sahabat baginda Sallam bernama Sawat. Sawat ini seorang sahabat yang miskin, yang pakaiannya pun tak sempurna tuan-tuan, dadanya pun terdedah, perutnya terdedah. Ketika Nabi SAW luruskan itu, Nabi menggunakan lembing ataupun menggunakan busar panah atau menggunakan kayu, riwayat berbeza. Dan riwayat ini semuanya, kata para ulama hadis, ada kalangan mereka yang menolak, ada kalangan mereka mengatakan ia sahih. Tapi guru saya ketika belajar di Jordan mengatakan ia sahih. Maka ketika Nabi meluruskan itu, terkenalah bahagian alat yang digunakan Nabi itu, sama ada pedang ataupun sama ada sarung pedang ataupun busar panah ataupun kayu ataupun lembing, tombak batangnya, Nabi telah menggerakkannya untuk meluruskan para sahabat kena pada perut Sawat ni. Nabi kata kepada Sawat, ke belakang sikit, luruskan saf, macam luruskan sembahyang. Maka Sawat ni telah berkata kepada Nabi dengan lantangnya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, auja'tani wa Rasulullah, qad auja'tani wa Rasulullah, Tuhan telah menyakiti saya,
Terkejut semua para sahabat tuan-tuan. Semua mata bertumpu kepadanya. Berani dia kata demikian kepada Rasulullah. Para sahabat yang ada di situ seperti Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali yang ada di situ, semuanya terkejut melihat mata mereka semua tumpukan kepada Sawad. Berani saat Sawad berkata demikian. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baik, iktas minni, ambillah kayu ini ataupun sarung pedang ini ataupun busa panah ini, mai buat pada aku balik. Maka dia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, ketika Rasulullah melakukan perkara ini kepada saya tadi, Rasulullah, saya tidak baju Rasulullah, dada saya yang kena, kulit badan saya yang kena. Maka Rasulullah kena buka baju Rasulullah. Maka baginda pun membukalah tubuh baginda yang bidang itu. Kita baca dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW ni dada baginda bidang. Tenaga baginda ni menyamai tenaga 40 orang lelaki, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Ada hadis menunjukkan bahawa Rasulullah bersama dengan kesemua isterinya 9 orang itu pada satu malam. Allahu Akbar, masya-Allah. Nanti kita akan bincangkan perkara ini. Ada doa-doa yang dipedomankan oleh para ulama kepada orang lelaki supaya baca untuk bersama dengan isteri supaya dapat menjaga kesihatan dan sebagainya. Nak tahu tak doa ni? Nak tahu nanti tunggu. Saya takkan sampaikan sekarang, nanti waktunya saya akan sampaikan, tuan-tuan. Maka akhirnya Sawad ini telah minta Rasulullah untuk membuka badan baginda, dan baginda membukalah tubuh baginda yang putih, yang hebat itu. Kelihatan padanya ada sedikit bulu, tuan-tuan ya, bulu tubuh baginda SAW ni, apa dipanggil, berbulu ya, berambut. Bidangnya badan Nabi SAW, sampai disifatkan Nabi kalau mandi SAW, air yang kena di rambut Nabi ni akan kena dada untuk jatuh ke kaki. Tapi sebahagian daripada kita, air itu jatuh ke perut dan berpusing-pusing, tak jumpa jalan keluarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tegapnya badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia, Fauzi Saleh nak tahu nanti kemudian, bukan hari ni, nanti waktunya. Kita masih panjang lagi nak bincang tentang surah Nisa yang menceritakan tentang kewanitaan, keperempuanan, kekeluargaan, keintiman suami isteri dan sebagainya, tuan-tuan ya. Maka akhirnya baginda membuka baju baginda sallallahu untuk membuka laluan, peluang kepada Sawad untuk melakukan perkara yang sama yang diminta tadi kepada baginda SAW. Allah, keadaan pada waktu itu para sahabat semua bungkam, semua kebingungan. Ya, tiba-tiba bila Nabi membuka tubuhnya, kata kejutnya Nabi memberikan kepadanya alat yang digunakan tadi yang tidak menyenangkannya. Alat itu diketepikan, dia datang, diterkamnya perut Nabi, diciumnya perut Nabi di antara dada ini dengan pusat. Diciumnya perut Nabi itu berkali-kali. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka terkejutlah Nabi melihat gelagatnya itu dan berkata, apa yang kau buat ni? Maka sahabat kata, wahai Rasulullah SAW, kulit yang menyentuh kulit baginda, saya harapkan tidak akan kena api neraka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya jarul gayah. Ya. Jadi apa yang dapat kita lihat ni, inilah kisah ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW, berbeza daripada golongan munafiqun yang sentiasa mencari peluang untuk memburukkan Nabi dan mengadakan politik belakang baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tujuan memburuk-burukkan Rasulullah dan Islam. Yang mana satu kita agak-agaknya, tuan-tuan, kita yang ikut Nabi, yang ikut kepada sikap Nabi, akhlak Nabi, bukan saja ikut pada pakaian. Ada orang ikut pada pakaian, ikut pakaian Nabi tapi akhlaknya buruk. Kita nak amalkan akhlak Rasulullah SAW. Pakaian ni very subjektif. Guru-guru kita di kalangan para ulama usul mengatakan Nabi dibangkitkan di kalangan Arab, itu sebab pakaian Nabi jubah. Mungkin kalau Nabi dibangkitkan pada hari ini, Nabi juga akan pakai dengan pakaian serasi dengan keadaan orang pada hari ini. Yang penting adalah akhlaknya. Datuk nenek moyang tuan-tuan yang model di tanah Melayu ni diislamkan oleh saudara-saudara dan pedagang-pedagang Arab dan juga India yang datang ke negara ini, yang bukannya buka kitab Bukhari Muslim Tafsir Ibn Katsir untuk mengajar mereka Islam. Tak. Tapi datuk nenek moyang tuan-tuan yang mulia itu, mereka masuk Islam kerana melihat akhlak orang-orang Arab yang datang kat situ. Bahkan orang-orang Arab yang pernah datang ke Indonesia, mengislamkan Indonesia sehingga jadi 90% lebih orang Islam di situ, mereka tak pernah menukar pakaian ulama-ulama, pakaian orang-orang Indonesia itu selagi yang menutup aurat. Dia dikekalkan image mereka. Tapi yang diubah adalah akidahnya, diubah adalah akhlaknya, diubah adalah perasaan ketuhanannya kepada benda-benda tahyul, benda-benda bersifat kebendaan, ditukar kepada Allah SWT. Maka inilah dia akhlak Nabi yang kita nak ikut sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali kita kepada topik ni tadi. Ya, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati golongan munafiqun. Mereka pada waktu malam bayat ta'ifatun. Kita telah bincang perkataan bait
Baik ni menunjuk rumah. Biasanya manusia dekat rumah ni sebelum tidur dia berfikir, termenung, kadang-kadang sampai bau dalam mimpi. Maka golongan munafikun ni tak berhenti-henti mengadakan perancangan buruk terhadap Nabi, konspirasi terhadap Nabi. Tetapi mereka tidak sedar bahawa Allah mengawasi dan kontrol segala perkembangan mereka. Jadi ini yang dimaksudkan perkataan baitun. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat. Baiklah tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini dulu. Saya tak sempat nak masuk kepada bab tadabbur. Apakah maksud tadabbur? Bagaimanakah hebatnya salafus salih dalam tadabbur mereka pada Al-Quran? Seseorang mereka sembahyang sampai tidak sedar panah sesat kena pada mereka, panah yang diajukan oleh musuh itu kena pada seorang mereka, tapi dia tidak membuka salatnya, begitu khusyuk salat mereka. Ya, jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kita nak lihat bagaimana pentingnya tadabbur dalam kehidupan. Kerana ini merupakan satu penghayatan yang sangat berkualiti kepada Quran, tak kira dalam sembahyang ataupun di luarnya, yang membuahkan seorang yang akhirnya disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Quran. Para sahabat akhlak mereka adalah Quran. Orang-orang salih akhlak mereka adalah Quran, kerana mereka mentadabbur Quran. Bagaimana kita nak tadabbur dengan cara yang betul? InsyaAllah malam esok saya akan bincangkan bersama tuan-tuan lagi. Cukuplah setakat ni dulu, kita berhenti. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kadhibi wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak henti-henti dalam hidup kami, wahai Tuhan. Kami mohon kepadamu kasih sayangmu, rahmatmu, keizinanmu untuk kami menemani Rasulullah SAW yang kami cintai masuki syurga yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan jangan lupa, tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Munir, tuan-tuan akan dapat hadiah buku ni. Ensiklopedia nama-nama anak yang kaya dengan nama-nama para sahabat, para ilmuwan, para mufassirin, yang lengkap dengan ejaan Arab dan juga Jawinya, dan ada informasi tentang mereka. Ya, tuan-tuan, buku ni tuan-tuan akan miliki secara percuma. Buku ni mahal tau, harga RM70. Akan dapat hadiah bila tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Munir. Kempen satu rumah, satu tafsir, satu pejabat, satu tafsir yang kami sedang hadirkan sekarang. Jangan berlengah lagi, mari sama kita membina hubungan Quran, memahami Al-Quran. Tiada yang lebih indah bila kita memahami kalamullah dengan baca tafsir yang dibaca, yang saya sampaikan ni. Sekian saya malam ni. Kenal saya dan doa tuan-tuan. Jangan lupa untuk share, like, comment. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jariah ilmu yang boleh kita bawa pahalanya di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.